Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, yassir umura ta'limina wa ta'allumina birahmatika ya arhamar rahimin. قال مؤلف الكتاب رحمه الله تعالى عليه ونفعنا به وعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif kita, Al-Babu Thani Ashar Fi Sifatil Jannati wa Ahliha. Kita masuk dah pada bab yang ke-12 daripada kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Kitab bab yang ke-12 daripada kitab Al-Yawaqit wal Jawahir karangan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dan diterjemahkan oleh Syekh Idris Simbawi. Kata musannif kita, inilah bab yang ke-12 pada menyatakan rupa syurga. Jadi bab yang ke-12 ni nak cerita tentang keadaan dalam syurga, keadaan syurga, kan gambaran tentang syurga. Sebagaimana hak kita maklum dah sebelum ni, syurga ni barang tak boleh mari dalam fikiran. Syurga ini yang mata tak pernah melihat, syurga ini telinga tak pernah mendengar. Tetapi ayat-ayat Allah tunjuk pada kita beberapa sifat-sifat yang mana dengan sifat tu mari terbayang sekadar bayangan, bukanlah hakikat sebenarnya. Itu yang dipanggil amru i'tibari ikhtirai. Bayang boleh bayang tapi bukan lagi hakikat. Itu amru i'tibari pada yang makdum. Ini kalau orang ngaji dalam bab usuluddin, perkara ghaibiyah. Dan sekalian isinya. Begitu juga cerita tentang penghuni-penghuni syurga dari kalangan manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, bidadari dan sebagainya. Pun ceritakan sifat-sifat ahli dia. Sebab hak binatang ada binatang khusus, manusia pun ada hak khaliknya, manusia dan jin penuh dalam syurga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
seperti firman Allah Ta'ala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum thiyab sundusin khudrin wa istabrakin wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, kama qala. Yakni, dan apabila engkau lihat, wa idza ra'at, apabila engkau lihat di sana. Hari ni kita kata hak kita mata tak pernah tengok lagi. Tapi Allah sebut dan apabila engkau lihat di sana. Mananya? Di syurga. Pada hari kiamat, ra'aita na'ima, maka mu akan tengok, mu tengok akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syurga. Hari ni kita boleh sebut makanan dalam syurga macam disebut dalam suratul Waqi'ah. Ada wa fakihatin mimma yatakhayyaru, ada buah ikut suka kita nak rasa benda. Walahmi tairim mimma yashtahu, dan ada daging burung, barang apa hak kita kehendak cara masak dia. Hak tu kita boleh sebut dalam bayangan dengan makna yang Allah beri pada Al-Quran. Tapi bila kita tengok, wa nas'alukallah assalam, moga-moga kita semua yang beroleh akan nikmat Allah Ta'ala itu, bila saja kita tengok segala nikmat Allah yang besar-besar dalam syurga, nikmat yang tak, yang mana kita tak pernah terbayang hebatnya nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohonglah kita kata pelawak cakap. Kalau orang tu kata, tak ambuh duduk dalam syurga, tak ambuh duduk dalam nikmat. Hari ni kalau panas kita pakat cari kipas. Hak dalam rumah kalau panas, pakat duduk luar cari angin. Anak royak cari keselesaan manusia hari ni. Kata, dah apalah aku nak duduk kuku dalam panas. Tak ada. Ataupun manusia tu bila mari rasa sejuk, tak ada. Ataupun bila mari hujan, saja-saja je duduk biar berjeruk basah. Tak, dia lari cari tempat teduh. Bak nak cari hak senang, nak cari hak selesa, nak cari hak setosa. Itulah tunjuk atas ghalib setiap makhluk bahagia pada perkara hak selamat, perkara pada nikmat, perkara pada setosa. Ni nak royaknya. Kalau hak tu lah kita faham, maka pelawak kata, kalau tak ada orang nak nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelawak kata, kita kata tak. Jadi bila kita sebut faham tentang perkara ni, bahawa bila kita tengok nikmat Allah, wa nas'alukallah as-salam, dalam syurga, ya Allah, barang apa kita nak dapat belaka, maka barulah sungguh-sungguh saat itu. Tu kata, kemudian mu akan tengok naimah, akan segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Wa mulkan kabira, dan kerajaan yang amat besar, bawah perintah segalanya, atas perintah Allah. Hak ni lah jadi balah bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Islam pada orang kafir musyrikin Mekah. Dia kata lagu mana Tuhan yang boleh mengurus segalanya. Bila Nabi kata Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Allah Ta'ala tak ada Tuhan melainkan dia je yang maha hidup lagi berdiri dengan sendiri. Maka kata puak-puak Quraisy, mana jadi Tuhan boleh urus segala? Sedangkan dia, kafir Quraisy, ada lebih daripada 300 Tuhan. Dia dakwa.
pun tak boleh nak uruh pada sekalian alam. Oh, dia kata yang Tuhan tu Allah jawab, walillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan segala apa yang ada di langit dan juga barang apa yang ada di bumi. Sebab apa? Tu hak ngaji tu. Qiyamuhu ta'ala binafsihi dan wahdaniyah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi dan wahdaniyah. Hak tu nak kena faham bila belajar. Tak ada mari hak lain dah. Wahdaniyah sedia. Wahdaniyah tu kalau orang mengaji sungguh-sungguh panjang hurah dia. Guru hamba, tuan guru baba Ismail sepanjang. Bila syarah bab wahdaniyah itu, Allahu Akbar. Wahdaniyah pada zat dia yang menolakkan muttasil dan mufassir. Pada af'al dia yang menolakkan muttasil dan mufassir. Dan juga pada sifat dia tadi, dan pada af'al dia yang menolak kepada kam mufassir. Tolak pada 5 kam itu pada hak wajib. Barang hak mustahil pula pecah pula pada 2, setiap 2 pecah pula pada 2 dan 3. Hak ni kena ngaji lain. Tu kata kena ngaji benda ni baru boleh faham. Kalulah Tuhan itu berdua ditafadu takdir kata ada 2, maka bila muafakat pun akan jadi balah. Bila berlawanan pun jadi balah. Kat mana? Tu belajar di pondok-pondok dah. Kita dak hurailah dalam ni, takut orang dak faham pasal belajar bab usuluddin ni kena talaki. Kena talaki. Nak ajar pula pada nanti bila mari yang berlawanan pada setiap juzuk. Dan setiap juzuk itu pergi kepada jirim firik. Dan setiap jirim firik itu pula ada pula huraian. Bila berlawanannya pula, duduk mana yang maujudnya, duduk mana yang makdumnya, duduk mana pada halnya, dan duduk mana pada amrun iktibarinya. Tu kalau ngaji tu kita begitu nak suruh orang mari minat nak belajar. Amrun iktibari duduk intizai mana, amrun iktibari duduk ikhtira'i mana. Tu suruh belajar. Bila faham, hati tetap Allah tu Tuhan yang dan dia berkuasa atas segala-galanya. Dan kita dak royak panjanglah hak tu. Hak tu kena belajar asing. Dan di atas mereka itu atas mereka itu pakaian sundus yang hijau, sutera yang berwarna hijau. Hari ni sebut sutera tak ada orang kata murah. Tak, sohu orang hari ni bila pakai sutera tanya harga berapa? Mahal. Sutera ni mahal. Kalau kita ni duduk belah Terengganu ni tahu sangatlah harga sutera tu bukan murah-murah. Mahal. Tapi itu jadi pakaian ahli syurga. Tu kata pakaian orang puan hari ni pakai sutera, mahal weh. Tapi hak syurga tu lah tak ada nak kata atas dunia ni, tak boleh nak tanding. Mahal dan moleknya. Dan kain istibrak dan memakai mereka itu akan gelang daripada perak. Sundur dan istibrak tadi sutera. Pakai gelang pula daripada perak. Dah kata apa dak pakai daripada emas. Nak royaknya. Dalam syurga tu hak komang je, jalan raya daripada perak. Jalan dia daripada perak, rumah daripada emas. Kita jalan pun mujurlah daripada perak. Kalau ada kat mana-mana orang tahu jalan buat daripada perak, khabar attack lah kita deh. Royak attack mana tahu boleh kiki-kiki boleh buat cicing. Tak ada orang buat gitu. Ataupun rumah kata ada buat daripada emas. Jawabnya dak dah betul rumah tu pakai habis utuh kena kikis dia orang.
Tapi ni nak royak dalam syurga. Rumah daripada mah, tikar daripada zamrud dan sebagainya. Allah, besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memberi minum akan mereka itu. Siapa dia? Ahli syurga. Oleh Tuhannya, yakni Allah, akan minuman yang amat suci daripada pening dan sakit dan mabuk. Daripada pening, hak tak mabuk, dak air yang suci. Surah Muhammad ada 4 jenis air sungai mengalir dalam syurga. Anharum min khamrin lazzatil lisyaribin. Arak, sungai daripada arak yang lazat diminum. Bagi orang yang minum tu rasa khoya seronok, khoya suka, khoya sedap, bukan khoya mabuk. Ni dalam syurga Allah, dia khoya ni kena faham. Bila khoya suka, seronok, sedap, tu khoya juga. Bukan khoya lah hak faham kita ni bila mabuk, tu bukan. Dalam syurga ada anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dalam syurga ada sungai daripada air susu yang tak berubah rasanya. Makna apa tak berubah? Susu kalau duduk di tangan kita atas dunia ni, kalau dok sipar atau dok masak, dok letak dalam peti, jadi masam. Ni air sungai tak pernah berubah, tak jadi masam, tak jadi benda. Ini susu yang Allah beri. Bahkan lebih lagi hebat daripada apa yang kita gampang. Dalam syurga ada anharun min asalim musaffa. Daripada madu yang suci. Hari ni orang kaya kalau bak madu tu, orang cari hak tuling. Orang cari dak capur. Hak tu sungguh-sungguh lah. Mari daripada asal. Asalin musaffa, madu hak betul-betul suci. Hak betul-betul dak capur, hak molek. Kalau atas dunia pun orang pakat cari hak molek. Hak syurga lebih lagi. Wa anhar, dalam syurga pula ada anharum mimma'in ghairi asin. Daripada air yang tak berubah. Warna dia, rasa dia pun jernih. Kalau kita ni pun pakat cari dah. Nak ambil semayang, air mutlak, nak minum air bersih. Ni Allah beri minum pada ahli syurga. Tu sebab kata bila minum dah, Tuhan beri minuman yang amat suci. Asalnya musaffa. Daripada pening. Tak pening. Kalau kita bila minum susu masam, bukan kita kata yogurt, susu kita tak luak sampai saat masam, pakat pergi minum, jadi apa? Sakit kepala, pening, mual, nak mutah, berok, ada belaka. Ni nak royak ni. Dan sakit, tak sakit perut. Dan mabuk, tak mabuk tu. Khamrin lazzatil lisyaribi, khamar yang lazat bagi orang yang minum. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, apabila pergi masuklah segala orang yang isi syurga ke dalam syurga, maka firman Allah Ta'ala, hei Jibril, bawa olehmu akan daku dengan hadiratul qudsi. Hadirah dalam kitab tu sebut hazirah. Benda apa ni weh? Benda apa hadiratul qudsi ni? Yang kita jarang dengar ni dah. Tapi dalam kitab-kitab memang sebut ada satu syurga yang malaikat tak kenal. Penjaga syurga tu dan penjaga syurga tu tak kenal malaikat Jibril. Itu dipanggil hadiratul qudsi. Tempat
Orang kata ginilah deh, nak faham Haziratul Kursi, mukaddimah. Kita tak cerita lagi benda apa ni. Haziratul Kursi ni, tu orang kata tempat jumpa. Tempat jumpa, tempat ra'i orang, tempat jamu, tempat orang kata hibur. Tu. Nak beri mudah faham, barang apa Hadiratul Kursi. Kerana aku hendak memuliakan dengan dia akan segala hamba-Ku. Allah nak ra'i ahli syurga. Dahlah Allah beri nikmat. Lepas beri nikmat, Allah beri minum yang makna kata 4 jenis tadi. Hak tak bawa sakit, tak bawa pening, tak bawa mabuk. Lepas tu pula Allah jamu lagi, Allah ra'i pula. Allah ra'i pula penghuni syurga dengan Hadiratul Kursi. Barang apa benda tu? Kita tengok apa kata musannif kita. Maka sembah Jibril. Hei Tuhanku, di mana aku dapat akan dia? Dia tadi dhamir balik kepada Hadiratul Kursi. Maka firman Allah Ta'ala, engkau hai Jibril, dapat akan dia akan Hadiratul Kursi di dalam syurga Jannatu Adnin. Maka pergilah Jibril masuk ke dalam syurga dan berkelilinglah ia pada segala tepinya. Maka tiba-tiba tak nampak baginya syurga Jannatu Adni. Tak nampak baginya syurga Jannatu Adni yang tiada ada ia pernah melihat akan dia oleh Jibril sekali-kali. Dan tiba-tiba ada seorang malaikat berdiri atas pintunya. Jadi malaikat Jibril dengar perintah Tuhan pergi cari. Tanya Tuhan kat mana tu Hadiratul Kursi. Hai Jibril, pergi cari dalam Jannatu Adnin. Ada kat Jannatu Adnin nama tempat Hadiratul Kursi. Jadi bila pergi cari-cari, dia kata aku tak pernah tahu dalam syurga ada rupanya syurga ni. Tu malaikat Jibril pun tak tahu. Nak ceritanya tempat ni amat Allah sipang untuk ra'i ahli syurga. Jadi tak jumpa, tak tahu pun. Kata malaikat Jibril, aku tak tahu pun, rupanya ada. Maka satu melihat akan dia oleh Jibril, tiada ada ia pernah melihat akan oleh Jibril sekali-kali. Dan tiba-tiba ada seorang malaikat berdiri atas pintunya. Mana malaikat tu pun kita cerita lagi daripada riwayat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demi Allah, Tuhan yang tiada Tuhan yang lain melainkan ia jua, yakni Allah, bahawasanya adalah malaikat apabila mengangkatkan kedua kakinya daripada tempat keduanya, nescaya tiadalah loloh masuk akan keduanya pada 7 lapis langit dan bumi. Maka memberi salam Jibril atasnya, maka menjawab ia akan salamnya, maka berkata ia baginya, siapa engkau? Nak royak, kata Abdullah bin Abbas cerita dia, tiada Tuhan yang lain, Allah adalah malaikat apabila mengangkatkan kedua kakinya daripada tempat keduanya, nescaya tiadalah luluh masuk akan keduanya pada 7 lapis langit dan bumi. Nak royak malaikat hak jaga syurga tu besar. Besar. Kalau hak tu duduk depan pintu besar tu tahap tu, makna syurga tu besar lagi. Dia buat gambar kata malaikat hak jaga tu tahap tu dah. Kalau ia kat kaki bijak tu, tak boleh, tak muat kaki dia. 7 petala langit, 7 petala bumi.
besar. Tu hak tukang jaga pintu. Duduk depan pintu. Dah hak syurga tu, besar lagi. Besar lagi. Tu nak royak daripada gambaran Abdullah bin Abbas. Maka memberi salam Jibril atasnya. Jibril beri salam atas malaikat tu. Maka menjawab ia, yakni malaikat penjaga hadiratul kursi, akan salamnya. Maka berkata ia baginya, siapa engkau? Malaikat hak jaga hadiratul kursi tak kenal malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril pun tak kenal ada tempat tu. Padahal penghuni ataupun orang panggil penghuni langit. Penghuni maknanya orang panggil hak tukang jaga syurga dan neraka. Hak duduk dekat syurga dengan neraka pun tak tahu kat mana syurga tersebut. Jadi kita pun tak boleh nak kata kat mana, tapi nak royaknya besarnya malaikat. Besarnya malaikat jaga yang dia tak kenal malaikat Jibril. Mana tak pernah tembung. Dan malaikat Jibril pun tak kenal penjaga hadiratul kursi. Maka menjawab ia. Maka menjawab Jibril, aku Jibril, seruan Rabbil Alamin. Maknanya aku Jibril utusan Tuhan. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Alam ni ma siwallah wa huwal alam. Al-alam ma siwallah. Makna alam ni selain pada Allah, itulah dipanggil alam kalau ngaji usuluddin. Maka berkata malaikat itu, subhanahu wa ta'ala, orang yang bernama ini tiada pernah aku mendengar namanya seumpama ini sekali-kali. Bukan kata tak pernah tembung, tak kenal pun. Anak raya Allah peliharanya hadiratul kursi semata-mata untuk raih penghuni syurga. Allah kasihnya Allah pada hamba-hamba dia hak suatu masa masuk syurga. Wa nas'alukallah as-salam, pakat mintaklah sungguh-sungguh dengan Allah, moga kita jadi sebahagian daripada hak Allah nak raih. Hak Allah nak raih ni minta kita jadi sekalian sebahagian daripadanya. Sebab syurga ni hak milik Allah. Allah beri kepada hak beriman. Hak beriman kena turut perintah Allah. Hak malang tak, kita malang. Hak beriman kena turut perintah Allah. Sebut dan malang dalam bab fikir dan lalang. Orang yang fikir tu nak kata hak kita malang, kata tak. Nak atas manusia dua perkara. Kitab semalam dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab benda kita malam tadi. Kitab Hidayatus Salikin. Sebut malam tadi kita Hidayatus Salikin dalam bab maksiat yang zahir. Dia kata atas perintah agama dua manusia. Tinggal barang larang, turut barang perintah. Wajib atas manusia. Jadi bila sebut wajib atas manusia, tinggal barang larang, wajib atas manusia turut pada perintah. Sebab apa? Mana Allah nak bagi syurga. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Allah nak beri. Allah nak beri pada hamba-hamba dia nikmat syurga. Tu yang sebab kena minta weh. Bila kena minta ikut weh. Barang apa dia suruh, barang apa yang dia larang. Benda tu kena. Tu ada kita ugadah malam tadi sikit benda tu. Jadi nak royaknya Allah Ta'ala tu kasih dan sayangnya atas penghuni syurga
sediakan hadiratul kursi kepada ahli syurga yang dia pun tak kenal dan tak pernah dengar malaikat Jibril. Makna sembunyi-sembunyi sungguh, susuk-susuk sungguh malaikat atas ahli syurga semata-mata. Dan dari mana engkau datang pun tak tahu. Maka menyahut Jibril, aku datang dari alam syurga. Maka kata malaikat itu, Subhanallahil Aliyyil Azim. Adakah dijadikan Allah Ta'ala syurga yang lain daripada syurga ini? Maka sahut Jibril, bahkan telah menjadikan Allah Ta'ala akan 8 syurga yang lain daripada syurga ini. Allahu Akbar. Maknanya sampai ia pun tak tahu ada syurga lain, dan malaikat Jibril pun tak tahu ada syurga tu. Soalnya kasih sayang Allah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Besarnya kasih sayang Allah atas hamba-hamba. Ruginya lagi kita ni kalau hamba-hamba tak turut, Allah nak beri. Allah nak beri barang cuma. Bukan barang susah, barang cuma je. Tak ada kata duduk pintu syurga kena bayar duit. Tak ada. Barang semua orang layak buat. Kalau hari ni kita kata nak masuk stadium, tak ada tiket, tak boleh masuk. Hak tak ada BT, tak boleh beli tiket. Mana benda tu ada hak orang boleh, ada hak orang tak boleh. Mana kata ni ada kuasa dia buat, ni tak ada kuasa dia buat. Tapi dalam syurga Allah nak beri hak mana semua berkuasa untuk membuatnya. Apa dia? Perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Tak ada orang tak mampu buat. Sikit abuk tak berhajat pada harta benda, tak berhajat kepada kena bayar. Tak ada kata nak ibumu kena gini. Tak. Cuma buat perintah dia. Kesemayang kena bayar piti. Ada dia sepakat ni kita semayang. Mu semayang berapa kaat? Bayar 4 kaat, habis rias kaat, 4 kaat, 4 rias kena bayar. Tak ada. Cuma je. Cuma je. Lagi banyak buat kalau gitu dah boleh lawak sunat-sunat kena bayar pula. Tak. Cuma je. Tak ada kata susah. Tak ada kata mu ni kaya, mu aku beri kaya semayang mu banyak. Orang lain wajib 5 waktu, mu 10 waktu. Tak ada. Kaya ke, miskin ke, benda sama je Allah beri. Begitu juga dalam bab lain, puasa. Tak ada kata orang hak ni, dia kena puasa. Hak ni tak. Malaikat yang ruksah tu barang cerita lain. Tapi kuasa orang pada melakukan. Begitu pula dalam bab zakat, tak wajib atas semua. Allah tahu tu. Jadi Allah tak beban. Allah tak beban tak makhluk. Bila ada harta, mu bagi ke orang juga, suruh rasa. Tak ada harta, mu terima hak orang bagi. Ada banyaklah dalam bab-bab yang lain, semua ibadat tu. Tu juga bagi haji, manistata, barang siapa mampu. Mana tak kata, mu tak kira. Mu miskin ke tak ada pitih, mu tak pergi kafir. Tak ada. Mu tak pergi neraka. Tak ada. Maknanya Allah bagi itu dengan kemampuan. Tapi hak nak beri syurga ni, tak ada kena bayar. Buat amal, tak ada kena bayar. Maknanya Allah sayang nak bagi atas kita semua. Wa nas'alukallah as-salam. Maka kata malaikat itu, malaikat penjaga hadiratul kursi, siapa yang menanggung akan syurga itu? Maka berkata Jibril, siapa yang menunggu
akan syurga itu. Maka berkata Jibril, yang menunggu itu namanya Ridwan. Allahu Akbar. Dia kata siapa tukang jaga? Malaikat Ridwan. Oh, dia dah kenal. Maka berkata malaikat itu, Subhanallah, tiada aku sekali-kali bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan syurga yang lain daripada syurga ini. Ni ada tinggal ni. Ada tinggal sini. Tiada aku, mana ada tiada aku tahulah sekali-kali atau menyangka sekali-kali bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan syurga yang lain daripada syurga ini. Kemudian maka berkata ia, siapa kata tu? Malaikat Jibril. Domek ia tu balik malaikat Hadiratul Kursi. Hei Jibril, apa kehendakmu datang ini? Lepas pada tu baru duk tanya dah. Duk kenal dulu. Ceritalah dah. Orang mari rumah, kena kenal dulu. Bukan jemput masuk lalu. Mari aku duk kenal mu mupi gini. Duk tanya khabar. Dah mari buat benda apa? Ada tujuan benda apa? Bukan kata orang mari sumbat masuk rumah lalu duk. Tanya molek dulu dah. Ni pun sama. Mu mari Haji Jibril ada benda apa? Ada tujuan benda apa? Mu mari ni Haji Jibril. Maka kata Jibril, aku kehendak akan syurga Hadiratul Qudsi. Di mana tepatnya? Dia kata aku mari ni, Tuhan suruh cari. Mana Hadiratul Kursi? Mu tahu tak mana tepatnya? Maka berkata malaikat penjaga Hadiratul Kursi, inilah dia. Maka menilik Jibril kepada syurga tadi. Maka dilihat padanya beberapa banyak atasnya daripada anak kunci. Anak kuncinya yang tiada seorang mengetahui bilangannya melainkan Allah Ta'ala jua. Kunci terus tak mau beri sebab nak ra'i. Maknanya syurga tu tak ada orang masuk lagi. Tak ada lagi orang masuk. Padahal manusia sudah tu syurga. Balik tadi ceritanya, Allah beri minum, Allah beri makan. Tapi Allah nak ra'i, syurga tu tutup rapat. Khusus nak beri kepada ra'i penghuni syurga semata-mata. Allahu Akbar. Tengok pada ni besarnya nikmat Allah nak beri. Besarnya kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Kalau tak rasa lagi nak sembah Allah, tak tahulah. Kalau tak rasa lagi kasih sayang Allah, tak nak katalah. Besarnya hak Allah nak beri banding dengan amal kita. Kalau kita semayang 5 waktu tu nak boleh syurga, Allah dengan hak Allah beri tu, tak patut pun dengan 5 waktu, tak layak pun dengan 5 waktu. Hak tu hak amal, tak yakin lagi hak amal. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mu nak hitung akan nikmat Allah, mu tak hitung, tak mampu nak hitung. Bandingan Allah beri pada nafas kita setiap hari berapa kali tak terkira. Berapa butir beras masuk dalam perut kita tak kira. Berapa banyak air masuk dalam badan kita tak terkira. Nikmat Allah. Hak tu kita nak balas dengan amal kita pun tak boleh dah. Ni nak bagi syurga pula pada kita. Allah. Besarnya nikmat Allah.
Tak cukup dengan tu, kuci pula hadiratul kursi. Mata-mata nak raih kita. Wa nas'alukallah as-sana ahli syurga. Allahu Akbar. Sayangnya Allah pada hamba-hamba dia. Sayangnya Allah pada hamba-hamba dia. Mana nak berinya syurga, tapi kalau kita tak rasa lagi nak tambuk, nak boleh, nak cari jalan Allah. Allahu Akbar. Jalan syurga buat amal. Orang hari ni tak, kita kata nak pergi pada satu tempat. Tempat tu kita tak pernah sapa, tapi dengar kata tempat tu seronok betul. Tempat tu sedap betul. Tempat tu meriah betul. Kita nak pergi lah weh, tapi tak tahu kat mana. Lagu mana kita buat. Ada kita tuju direct, dok cari jalan. Bila cari jalan, dok kena tempat tanya orang. Dok kena jalan, gerak. Tak ada kenderaan, cari. Hak tu lah, nak pergi pada syurga. Hak kita dengar, dok pernah siapa. Jalan dia ada mana? Sembahyang. Jalan dia mana? Puasa. Jalan dia mana? Amalan-amalan ibadat pada Allah. Lepas tu pula adalah kita kata dok, kalau kita nak pergi tempat tu, ada kalanya halangan. Jalan rosak, pusing jalan lain. Ada kalanya minyak habis tengah jalan, jalan kita cari. Susah kita dok. Minyak habis tengah jalan, jalan kaki, cari minyak, gitu tuang balik dalam kenderaan. Hak tu lah kita kata, dalam kita nak pergi syurga, akan ada halangan-halangan dosa tu. Halangan-halangan bila nak buat amal, ada halangan-halangan dia. Nak semayang, ada sifat malah. Nak puasa, ada sifat rasa lapar. Itulah halangan atas diri kita. Allah, kasihnya Allah pada hamba-hamba dia. Maka berkata Jibril, aku hendak membawa akan dia kepada hadrat Allah Ta'ala yang maha besar dan yang maha tinggi. Allah Al-Azim, Allahul Ali, Ta'ala Allah uluwan kasira, amma nasif wa amma naku. Maha tinggi Allah, maha besar Allah. Tinggi Allah Ta'ala itu pada darjatnya. Besar Allah Ta'ala pada segala-galanya. Sayangnya dia kepada hamba-hamba. Ruginya kita yang telah dari, kalau kita ni daripada kecil, Allah bagi kita dengan Islam. Bila kita besar, kita lari daripada ajaran Allah. Alangkah ruginya kita dari kecil kita belajar beragama, tapi bila besar jauh kita dari agama. Padahal Allah tunjuk dah jalan pada kita. Kalau orang pula Allah tunjuk hidayah, Allah besarnya kasih sayang dia. Sebab barang ni barang yang Allah nak beri kepada hamba-hambanya. Allahu Akbar. Maka kata malaikat itu, siapa yang kuasa membawa akan dia sertamu? Maka kata Jibril, tiada sertaku seorang, adalah aku sendiri membawa akan dia. Kita cerita panjang lagi lepas ni tentang perkara-perkara ni. Muslimin, muslimat, kasih sayang Allah besar.
Kenalah dia, kenalah kita. Kalau tak kenal dia, tak kenallah siapa kita. Belajarlah. Al-ilmu bitta'allumi. Belajarlah ilmu tu dengan barang ta'allum. Orang yang ilmu, maka orang yang kenal. Kita akan belajar dalam kitab Unsul Muttaqin. Kitab Unsul Muttaqin, kitab Ar-Riyahah. Kita akan baca benda tu. Orang yang alim, orang yang kenal, orang yang takut, orang yang taubat, dan sebagainya kita akan jumpa dalam kitab Unsul Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Palembang, insya-Allah. Kita akan baca lagi pada hari Rabu depan dengan izin Allah. Cerita seterusnya siri kedua daripada bab yang ke-12 kitab Al-Yawaqit wal Jawahir karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, diterjemahkan oleh Syekh Idris Simbawi. Insya-Allah cukup setakat tu malam ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhlaqana bi akhlaqil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa na'malu bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna waqta hajatana wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. اللهم اجعلنا في صحة وعافية وطول أعمارنا حتى نقابل بشهر رمضان هذه السنة. اللهم اقضي لنا فرصة بلقاء رمضان وبصوم رمضان هذه السنة. اللهم تحصنا بذي العرش العظيم وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.